أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wajib i'tiqad bahawa syariatnya menasahkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu dan kekal syariatnya hingga hari kiamat. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Jadi setengah daripada mu'taqadat yang wajibah. Mana yang wajibat, mana mu'taqadat, mana mu'taqad. Mu'taqad mana perkara-perkara yang wajib kita i'tiqad. Jadi mu'taqad itu sama dengan makna akidah. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, wajib i'tiqad bahawasanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan. Menasah maksudnya ialah membatalkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu. Jadi agama satu sahaja ialah agama Islam. Semua rasul semua nabi adalah beragama Islam laku. Tapi syariatnya adalah berbeza-beza. Jadi nisbah kepada syariat, mana syariat, mana dengan agama. Mana agama Islam itu dia panggil umum khusus mutlak. Mana tiap-tiap syariat itu ialah syariat agama Islam lah. Mana tiap-tiap agama Islam itu syariatnya tak sepertinya sesuatu syariat yang tertentu. Jadi agama telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Walaupun ada maknanya tuduhan-tuduhan ataupun fakta-fakta yang tidak benar. Contohnya, kalau kita belajar dalam ilmu maqaranatul adyan, perbandingan agama, maka dibahagikan makna agama tauhid lah, dia panggil monoteisme. Itu agama Yahudi, Kristian dan juga Islam. Padahal hakikatnya agama tauhid itu hanya agama Islam sahaja. Dan agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala itu jelas, inna dina 'indallahil Islam. Makna agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya Islam saja. Jadi para rasul semuanya adalah Islam. Orang Yahudi yang mendakwa mereka mengambil agama mereka itu daripada anak-anak Nabi Yaqub AS. Itulah Bani Israel. Allah Ta'ala menjawab dalam keadaan menempelak mereka. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut.
Adakah kamu ada masa ketika Nabi Yaqub alaihissalam hampir nak mati? Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika tu Nabi Yaqub alaihissalam ketika idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika tu yang mana Nabi Yaqub alaihissalam dia tanya kepada semua anak-anak dia, seramai 12 orang, semuanya laki-laki, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah selepas daripada bapa meninggal dunia ni? Jadi apa yang dibimbangi oleh Nabi Yaqub alaihissalam adalah agama anak-anak dia. Jadi maksudnya itu sebagai satu dia panggil cara untuk memastikan untuk memastikan nak jadi sedap hati dia bahawasanya anak-anaknya kelak apabila dia sudah tiada tetap di atas agama yang sebenar. Lalu anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi anak-anak Nabi Yaqub kata, ayuh jangan bimbang. Bapa jangan bimbang, jangan risau kerananya kami semua ni akan sembah Tuhan ayuh. Tuhan kepada bapa dan Tuhan kepada bapa bagi bapa. Siapa dia? Bapa kepada bapa, bapa kepada ayah lah. Itulah Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Iaitulah makna Nabi Yaqub ini ialah anak Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Isa anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu pak saudara dia lah. Pak saudara bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Itu bapa lah dia panggil. Jadi Tuhan bapa-bapa ayah. Itu siapa dia? Ilaham wahida, Tuhan yang satu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, kami hanya baginya lah muslimun, kami menyerah diri. Maksudnya Islam maksudnya menyerah diri. Jadi anak-anak Nabi Yaqub yang digelarkan sebagai Bani Israel itu mereka sendiri pun mengaku Islam. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan mereka mengambil agama daripada anak-anak Nabi Yaqub, mana sepatutnya mereka tu agama Islam lah. Jadi cumanya untuk umat-umat yang lain daripada ummatun Muhammadiyah itu tidak dijenamakan kerana itu adalah khusus. Dengan jenama Islam, dengan jenama mana muslimun, muslim. Mana umat-umat yang terdahulu dipanggil sebagai orang-orang yang beriman daripada kaum Nabi Musa AS, daripada umat Nabi Yunus AS, umpamanya begitu. Jadi perkataan muslimun itu khusus untuk ummatin Muhammadiyah yang beriman sahaja. Itu adalah kerana kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ya Allah Ta'ala telah menobak umat Nabi Muhammad ini sebagai umat yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Allah Taala mengangkat kita umat Nabi Muhammad sebagai umat wasata, yakni udulan wa khiyaran. Udulan maknanya yang terbaik, wa khiyaran yang terpilih. Jadi maka ada beberapa perkara keistimewaan yang Allah Taala beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan Allah Ta'ala menobakkan kita sebagai umat yang terbaik. Salah satu daripadanya ialah khusus Islam itu ialah nama bagi orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sedangkan mana umat-umat yang terdahulu daripada umat-umat Nabi yang terdahulu yang beriman itu tidak dinamakan secara namanya ialah Muslim. Tapi pada maknanya mereka adalah Islam. Karena Islam itu makna dia al-istislam, makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana orang yang menyerah diri kepada Allah Taala dengan cara yang betul, maka dia adalah Muslim. Dia adalah Islam pada maknanya. Pada makna mereka adalah Islam. Cuma dari segi jenamanya itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam itu dia ada dengan makna yang umum, dia ada dengan makna yang khusus, dia ada yang dengan makna akhas, yang terlebih khusus. Islam dengan makna yang umum itu dia ada dua pula. Dia ada bi'tibaril bidayah dan satu lagi bi'tibarin nihayah.
Bi'tibaril bidayah, yakni permulaan al-Islam bermakna al-istislam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Maksud menyerah diri kepada Allah Ta'ala ialah maknanya sentiasa bersedia untuk mentaati, untuk menjunjung apa sahaja perintah Allah Ta'ala tanpa berdolak dalih. Itu maknanya serah diri kepada Allah, zahir dan batin, makna jiwa dan raga. Maknanya untuk Allah Ta'ala. Mata kita, telinga kita, hati kita, perasaan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana untuk redha Allah, untuk diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila berlakunya Islam pada peringkat bidayahnya, akhirnya akan berlakulah Islam pada peringkat nihayahnya, kesudahannya, iaitu al-Islam bermakna salamah. Islam dengan makna selamat. Bila kita ikut peraturan-peraturan Allah Ta'ala, bila kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk diaturkan oleh Allah Ta'ala, untuk diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang sifatnya begini, dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Sebab itulah Nabi SAW ketika menemui orang-orang kafir, bila Rasul pergi berdakwah kepada orang-orang kafir, Rasul menyatakan, aslim, taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Jadi aslim, perkataan aslim itu ialah Islam dengan makna bidayah. Islam maknanya muserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni kamu ikut agama Allah Ta'ala, taslam, kamu selamat. Jadi itulah makna Islam tu, di bawah itu pada makna yang umum. Kemudian al-Islam bermakna khusus ialah nama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Nama dia Muslim. Dan al-akhas, al-Islam bermakna al-akhas, Islam dengan makna yang lebih khusus ialah al-Islam bermakna arkanil Islam. Islam dengan makna segala rukun-rukun Islam. Itu yang makna al-akhas. Jadi, syariat, semua para rasul adalah beragama Islam belaka. Sebagaimana dalam kenyataan, jadi tadi ayat am kuntum syuhada, helayan yang terakhir daripada juzuk yang pertama. Kemudian, safah yang sebaliknya pula Allah Ta'ala menyebutkan mana memerintahkan kita beriman kepada, bukan saja kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada para rasul yang lain. Maknanya apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan disebut pula nama orang panggil Nabi Yaqub wa ma unzila, mana yang diturunkan kepada orang panggil nabi-nabi lain seperti Nabi Ibrahim, mana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Itu dan anak cucu mereka, dan semua itu Allah Ta'ala menyatakan la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya kami tidak membeza-bezakan di antara nabi-nabi, maksudnya beriman dengan semua nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya baginya sajalah makna Islam. Maksudnya secara tak langsungnya ialah pernyataan daripada Allah Ta'ala bahawa semua Rasul itu adalah beragama Islam. Cuma tidak dijenamakan sebagaimana tadi. Jadi maknanya, kalau ada yang mengatakan Nabi Isa AS yang mengasaskan agama Kristian itu tidak betul. Itu salah, batil. Yang mengasaskan agama Kristian bukannya Nabi Isa AS. Orang lain. Orang Yahudi, nama dia Paulus. Yang asalnya dia tu diberi tanggungjawab untuk pergi membunuh Nabi Isa AS di Jerusalem. Tapi ketika dia sampai itu, Nabi Isa mengikut i'tikad orang Kristian telah dibunuh, disalib lalu dibunuh. Mengikut i'tikad kita orang Islam, Nabi Isa AS diangkat ke langit. Jadi maknanya, dia dapati bahasanya mengikut i'tikad mereka lah. Nabi Isa telah dibunuh akhirnya. Mana dia pun, maknanya apa yang diamanah kepada bertanggungjawab kepada dia, maknanya telah selesai. Dan akhir dia lah yang mereka-reka agama Kristian yang merupakan orang panggil dia agama Kristian ni ialah agama dakwah. Agama Yahudi bukan agama dakwah. Karena orang Yahudi, agama Yahudi dia tidak dakwah orang, tidak panggil orang masuk dalam agamanya. Dia hanya nak merasakkan akidah kita sahaja. Mana orang Yahudi dia nak merasakkan akidah kita, tapi bukannya panggil masuk dalam agama dia.
Dia pengaruhi kita supaya buat perangai supaya dia tetapi bukannya masuk dalam agama mereka. Kerana agama mereka adalah agama untuk bangsa Yahudi saja. Dan bangsa Yahudi ni bangsa yang sangat mulia. Bangsa lain tu sangat adalah bangsa belaka. Boleh dibuat apa-apa saja. Dengan sebab itu mereka ditarbiah daripada kecil lagi. Untuk tidak ada kesian belah kepada bangsa-bangsa yang selain daripada bangsa Yahudi. Apatah lagi min tariqil aula ialah yang terlebih utama lagi ialah kepada Islam dan juga umat Islam. Paling-palinglah tidak perlu ada kesian belah. Jadi tidak peliklah apa yang mereka lakukan kepada orang Islam. Jadi Kristian ini sebenarnya sebagai agent, sebagai alat wasilah kepada mereka. Maknanya kerana di antara dalil bahasanya agama Kristian ini adalah sebenarnya adalah sebagai wasilah ataupun alat Yahudi ialah kitab Alkitab itu terkandung di dalamnya Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Sebagaimana kita ikuti dalam kitab kita baru ni muka surat sebelum surat 17 yang itu perjanjian lama, perjanjian baru itu bukannya kitab Taurat ataupun kitab Injil yang sebenarnya. Kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya sebagaimana dalam kitab Izharul Haqq. Dalam kitab Izharul Haqq sudah ketiadaan, makna tak ada dah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mana Alkitab itu begitu. Mana perjanjian lama yang tidak diketahui dia punya pengarangnya. Kemudian perjanjian baru Al-Ahdul Jadid itu merupakan dia ada 4 Bible yang besar. Kemudian surat-surat Paulus. Satu makna Injil. Injil dia panggil Injil Lukas, Matius, Markus dan juga Yohanes. Yohanes tu makna Yahya lah. Injil Yahya. Jadi kemudian dia ada surat-surat Rasul itu makna surat Paulus. Jadi yang mereka anggapkan bahasanya kalam. Walaupun mereka menerima sebab serangan daripada ulama Islam. Bahasanya makna pengarang-pengarang ini yang mana ini mengarang sendiri bukannya ambil daripada Nabi Isa AS. Lalu mereka menyatakan bahawasanya kalam-kalam maknanya tulisan-tulisan Matius ini adalah suci daripada ilham daripada Allah Taala direct. Ini maksudnya kalau kita nak bahaskan dari segi disiplin ilmu, disiplin periwayatan berita itu memang tidak terdapat dalam penulisan ini. Tetapi mereka tetap mempertahankan bahasanya tulisan Rasul-Rasul mereka itu adalah benar direct daripada Allah Ta'ala kepada mereka itu. Penulis-penulis kitab-kitab Injil tu. Jadi kesimpulan dia, semua Rasul, semua Nabi adalah beragama dengan agama Islam. Cuma tidak dijenamakan saja. Tidak dipanggil mereka itu sebagai Muslimun. Tidak. Umat Nabi Syuaib umpamanya. Tidak dinamakan mereka itu sebagai orang-orang Islam. Dipanggil mereka orang-orang yang beriman di kalangan umat Nabi Yunus. Begitu saja. Perkataan Islam itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua rasul beragama dengan agama Islam. Tetapi tata cara ataupun kaifiat beragama itu itu berbeza-beza mengikut nabi-nabi yang berbeza-beza. Jadi kaifiat beragama, tata cara beragama, yakni cara-cara mana peraturan-peraturan hidup dalam bab hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia, itu yang dipanggil sebagai syariat. Jadi syariatnya adalah berbeza, tapi agamanya agama Islam. Syariat ini berbeza kerana mura'ah. Makna kerana nak meraihkan masa dan tempat umat manusia pada ketika itu. Jadi keadaan, tempat, maksudnya zaman dahulu dan masa itu adalah berbeza. Maka syariatnya adalah munasabah dengan maknanya taraf pemikiran manusia pada hari itu. Ataupun kita panggil sebagai pencapaian-pencapaian yang dicapai dari segi budayanya, ilmunya. Itu maknanya sesuailah maknanya ditasyri'kan syariat yang seumpama itu.
misalnya syariat Nabi Musa AS itu begitu sangat syadid, sangat orang panggil memang ketat. Umpamanya bertaubatnya itu maknanya kalau najis itu kena dia tak boleh basuh. Maksudnya perlu dibuangkan dengan daging-dagingnya, begitu maknanya sangat syadid lah. Dan seperti yang menyembah berhala, makna yang menyembah anak lembu itu maka bertaubatnya ialah bunuh diri. Jadi itu sesuai orang panggil dengan cara hidup, cara pemikir dan juga sikap mereka yang begitu sangat degil. Itu maknanya cara orang panggil siasat minum begitu sangat memerikan, adalah sesuai dengan keadaan mereka. Tapi bila mari umat zaman yang terkemudian ini, macam mana lagu lain pula keadaan dia. Jadi dengan sebab itu syariatnya berbeza. Syariat yang berbeza tapi agamanya sama. Agama Islam, dinul Islam. Semuanya agama Islam berlaku. Itu yang penting difahami oleh kita semua. Semua para rasul dan juga nabi adalah beragama Islam berlaku. Cumanya syariat, cara pembawaan orang panggil untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada perbezaan. Begitu juga maknanya cara hubungan sesama manusia dan juga makhluk. Itu yang dikatakan sebagai syariat. Agamanya sama, ialah agama Islam, dinul Islam, tapi syariatnya berbeza-beza mengikut para rasul. Itu pun para rasul itu bukannya semua rasul itu membawa syariat yang berbeza. Umpamanya mana syariat Nabi Musa, seperti kita kata nabi-nabi sebagaimana disebut dulu, Sinan, Khalid bin Sinan dan Hanzalah juga dikata dalam kitab kita ada 3 orang lagi yang mencukupkan 28 orang yang mujma'un alaih, yang ijma' ulama yang disebut dalam Quran itu 25 rasul. Kemudian ada 3 lagi nama itu adalah mukhtalafun fih. Maka begitu ada berselisih ulama, orang tu orang ni. Jadi maknanya yang di kitab kita ni pilih nombor 1 sekali ialah Nabi Khidir alaihissalam, kemudian Khalid bin Sinan, satu lagi ialah Hanzalah. Jadi kalau Khalid bin Sinan itu ialah 300 tahun daripada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Hanzalah, maknanya 100 tahun selepas. Dan mereka ini beramal ataupun mengikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka tidak membawa syariat yang baru. Karena itu selama masa itu dah agak tidak begitu sangat panjang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariatnya yang berbeza tetapi agamanya adalah sama, tetap sama, agama Islam berlaku. Semua nabi-nabi, rasul-rasul wajib kita etika adalah beragama Islam. Begitu pernyataan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeza, tidak mentafriq antara mereka, maksudnya berimam berlaku. Kita berimam berlaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Sulaiman ke. Adapun orang Yahudi, orang Kristian itu mereka tafriq. Mereka beriman sebahagiannya dan tidak kepada sebahagiannya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tentang Al-Anbiya menyebut bahasanya membuat satu persoalan, itu gaya cara Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tentang boleh ke tidak kita tafdilkan di antara nabi-nabi ini, kita melebihkan satunya dengan yang lain. Maka jawab dia yajuzu, makna harus melebihkan itu kerana setiap rasul itu, rasul-rasul ini dia ada tafawut berlebih kurang. Bermula yang paling afdal ini dia panggil tafdil, itu afdaliyah, yang mana lebih afdal. Yang bermula dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Jadi itu Nabi Isa, Nabi Nuh. Jadi mereka itu ada tafawut. Dan selepas daripada mereka 20 lagi mencukup ke 25 dan baru lagi kepada hok 300, hok baki lagi 313. Jadi di sini dia ada kekeliruan tentang 2 istilah. Yang pertamanya at-tafriq, satu lagi ialah at-tafdil. Hok tak bolehnya ialah tafriq. Begitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia mengangkatkan persoalan ini kerana ada orang salah faham. La nufarriqu baina ahadin minhum, orang faham tidak boleh melebihkan satu makna serupa. Semua rasul ni adalah sama saja, sama level, sama taraf. Tidak. Sebab kenyataannya dalam Quran, Allah Ta'ala melebihkan sebahagian daripada rasul dan
orang panggil maksud melebihkan sebahagian rasul berbanding dengan rasul-rasul yang lain. Jadi itu dia panggil tafdil. Jadi orang dah salah faham. Tafdil maksudnya lebih utama. Yang ni lebih utama daripada yang lain. Jadi tafdil itu makna yajuz, harus, sebab Allah Ta'ala sendiri yang melebihkan sebahagian rasulnya berbanding dengan rasul yang lain. Mereka terkeliru dengan istilah tafriq, membeza-bezakan. Kita pun boleh jadi membeza-bezakan, maksudnya adanya lebih, ada yang ada mana membeza-bezakan, adanya lebih, ada. Dia faham lagu itu bukan tafriq, itu adalah tafdil. Maksud la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan. Maksud kita terjemah bahasa Melayu tidak membeza-bezakan, maksudnya kita beriman dengan semua rasul. Tafriq ini maksudnya beriman dengan sebahagiannya dan tak beriman dengan sebahagiannya lain. Illa nufarriqu baina ahadin minhum, maknanya kami beriman belaka. Tu. Jadi rasul itu ada yang bawa syariat yang baru, ada sebahagiannya ialah meneruskan, orang panggil beramal dengan syariat rasul yang terdahulu. Jadi syariat itu ialah cara kita beragama, kaifiat kita beragama. Tata cara, orang panggil peraturan-peraturan di dalam melakukan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Jadi syariatnya berbeza-beza. Agama adalah sama. Jadi wajib kita i'tiqad. Wajib kita i'tiqad bahawasanya syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan, membatalkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu. Dengan makna mana-mana hukum hakam daripada syariat nabi-nabi yang terdahulu yang bertembun, yang bercanggah dengan hukum di dalam syariat Nabi Muhammad, mana satu-satu masalah, satu-satu kes yang bertembun dengan orang panggil syariat Nabi Muhammad, maka makna hukum dalam syariat Nabi yang lain itu akan terbatal. Adapun hukum-hukum yang tidak bercanggah dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu, mana tidak bercanggah dengan hukum dalam syariat Nabi Muhammad, maka dia kekal terus, tak ada masalah. Contohnya ialah seperti maknanya orang yang terlibat di dalam membunuh, muwaris mana orang yang meninggal dunia itu, yang dia itu adalah waris kepada muwarisun, maka itu salah satu daripada manik, salah satu daripada yang menegahkan mendapat pepersakaan di dalam syariat Nabi Musa AS. Itu kisah orang panggil surah Al-Baqarah, iaitulah seorang yang meninggal dunia, maknanya yang dibunuh oleh anak saudara mereka sendiri. Kerana tidak boleh nak sabar. Yang mana pak saudara ni, anak saudara dia ni, kalau bapa saudaranya meninggal dunia, yang pastinya harta pepersakaan akan dapat kepada dia. Tapi hatinya tak boleh nak sabar untuk mendapatkan harta orang panggil peninggalan, mana harta pesaka. Jadi kalau pak saudara dia mati tu dah tak ada dah, sebab dia tidak ada anak laki-laki tak ada, anak perempuan tak ada. Jadi dia pergi kepada adik-beradik pun tak ada. Jadi bila adik-beradik pun tak ada, mana dia pergi kepada anak saudara. Tapi anak saudara ni dah tak boleh nak sabar, nak pakai Alphard lah, nak pakai Audi lah, nak pakai Mercedes lah. Akhir sekali dia bunuh. Dia bunuh, kemudian dia wa'ana, dia pergi letak mayat bapa dia pada suatu kampung yang lain. Menyebabkan timbul fitnah. Dituduh orang kampung itulah yang membunuh pak saudara dia. Jadi akhir sekali, mereka menemui Nabi Musa AS, maknanya untuk menyelesaikan masalah itu. Maka berlakulah orang panggil mana urusan muamalahnya dengan Nabi Musa AS dengan kaum dia yang begitu payah basa dan tidak orang panggil maknanya tidak menghargai peluang untuk melakukan yang mudah, sehingga sentiasa mencari kekhususan. Apabila arahan daripada Nabi Musa umum itu, kalau dia dah buat itu akan jadi sangat-sangat mudah. Tetapi mereka terus bertanya dengan kekhususan. Mana lembu yang macam mana? Akhirnya jadi susahlah. Hampir-hampir Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mana hampir-hampir mereka tu tak berjaya untuk mendapatkan lembu. Yang mereka sendiri yang meletakkan
orang panggil ciri-ciri khas itu. Jadi kalaulah mereka dengar kata Nabi Musa AS, mana cari lembu, sembelih lembu, maknanya tak kira lah sebarang lembu. Jadi mudah. Jadi maknanya yang akhirnya juzuk daripada lembu itu diambil, maksudnya kemudian dipukulkan kepada badan si mati, si mayat saat ni, maka dia hidup, kemudian bercakap menyatakan anak saudara dia lah yang bunuh dia. Jadi maknanya apabila dia panggil bunuh, maksudnya dia tu tak dapat bersaka. Dalam mana syariat kita, fiqh kita dipanggil manis ta'ajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa-siapa dia menuntut segera suatu perkara sebelum sampai masanya, maka diseksa dia, maksud dalam arti kata ditegah dia daripada mendapat maknanya rizak dia, maksudnya hasil akibah yang baik. Jadi samalah dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua daripada mani'al irth, perkara yang menghalangkan daripada dapat membesarkan ialah al-qatlu, membunuh yang tidak sebenar, tak kira yang sebenar ke ataupun tidak sebenar. Yang sebenarnya seperti hakim yang terlibat, yang memutuskan kes, bahasanya anak dia yang membunuh si fulan-fulan, maka ayah dia tak boleh dapat pesaka, kerana di sana ada tahmah. Begitu juga saksi, begitu juga orang-orang yang terlibat di dalam membunuh, orang panggil hukum bunuh. Sebab dia itu dia panggil bunuh secara hak. Kerana dia membunuh, maka balasannya ialah kisos, balasannya seumpama. Ataupun yang batil, lebih-lebih lagi, yang tak bermakna bunuh yang bukan hak. Itu makna lebih-lebih lagi lah. Maknanya dia tertegah daripada mendapat iris ataupun pepersakaan. Jadi ayatnya ialah mana-mana hukum syariat di dalam mana-mana syariat Nabi-Nabi yang terdahulu yang tidak bersalahan, tidak bercanggah dengan hak syariat dalam mana syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada apa-apa. Jadi yang ternasah itu ialah mana-mana hukum hakam dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu yang bercanggah dengan hukum dalam suatu isu, dalam suatu masalah tu, bercanggah dengan hukum di dalam syariat Nabi Muhammad, maka dia ternasah, terbatal. Wajib kita kena i'tikad lagu tu. Dan inilah isu di antara isunya, mana Kristian, mana Yahudi, maknanya mereka tu tidak mau tunduk ataupun patuh di bawah dasar ini. Jadi makna begitu, mereka tetap tidak memperakui Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, mereka teruskan orang panggil syariat. Itu pun yang ditokok tambah, direkuh-rekuh oleh mereka daripada syariat yang sebenar bagi Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihissalam. Wajib kita i'tikad syariat Nabi Muhammad menasah, membatalkan sekalian syariat segala rasul yang terdahulu. Dan kekal syariatnya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Sehingga kan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun akhir zaman itu, yang sebelum daripada berlaku kiamat, Nabi Isa sendiri walaupun dia sudah ada syariat dia sendiri, dia tidak ikut syariat dia. Dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Mana apa-apa kewajipan-kewajipan mengikut ataupun larangan-larangan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Kekal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad bahawasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan, maksud diperjalankan. Dijalankan maknanya diperjalankan, dijalankan maknanya dengan dia, dengan Nabi saat ini pada malam. Pada malam daripada Makkah kepada Baitul Maqdis. Dan dinaikkan dengan dia, dengan Nabi kepada segala langit yang 7. Kemudian kepada Sidratil Muntaha. Kemudian kepada kursi, kepada mustawa, kepada arash. Dan melihat dia akan Tuhannya Azza wa Jalla sebagai lihat yang patut dengan dia subhanahu wa ta'ala. Jadi tak lain tak bukan, ini dipanggil sebagai
makna Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kerana sabitnya Isra itu dengan Al-Quran, Nasul Quran, bagaimana ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, jadi maha suci Tuhan yang memperjalankan. Nah, jadi subhana, mana maha suci itu sendiri itu adalah untuk mentakdiskan. Mana daripada iktikad kita yang bukan-bukan. Merasakan orang panggil kejadian Isra Mi'raj itu sesuatu benda yang jauh ataupun mustahil, itu adalah tidak benar. Karena Allah Ta'ala telah menyucikan subhanallazi asra bi'amdihi. Dan perkataan asrar juga menjawab ketidakfahaman. Ketidakfahaman termasuk orang Islam sendiri. Takkanlah dalam masa satu malam. Maknanya orang panggil Nabi Muhammad ni daripada Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian sebelum subuh sudah semula ada di Baitillahil Haram. Jadi takkanlah, maknanya akalnya tak boleh terima. Jadi mengapa merasa hairan, merasa pelik? Mengapa merasa jauh, yakni mustahil? Allah Ta'ala menyatakan, mana subhanalladzi asra, Allah Ta'ala memperjalankan dengan abdih, dengan hambanya. Allah Ta'ala memperjalankan. Jadi budak kecil umur 3-4 tahun, tak usah 3-4 tahun, kata umur 7-8 tahun sekalipun. Budak Kelantan kita lah. Jadi dia pergi jauh. Dia pergi KL. Jumpa dengan orang kampung dia. Orang dewasa. Jadi orang kampung, hebat mung macam mana mung boleh sampai jauh ni, mung kecil lagi. Bukan dia pergi jauh, dia dibawa oleh ibu bapa dia. Jadi maksudnya ialah macam ni, kalau kita mengaji dalam hadis ni, maknanya kalau kanak-kanak yang ada di dalam majlis talaqi ilm, mereka tidak dikatakan hadara fulanum, budak kecil. Mereka dipanggil sebagai dibawa datang, istihdar. Jadi kalau kanak-kanak itu, mana istilah yang digunakan ialah istihdar, dibawa datang, bukan dia pergi sendiri. Macam budak mana pergi masjid ke mana, bukan dia pergi sendiri. Jadi pelik bapanya, makna budak ni dia pergi dengan ayah dia. Kalau dia seorang, dia pergi sendiri dia tu, tu pelik. Allah, siapa ni jauh ni? Jadi begitulah juga, bukan Nabi berjalan, bukan Nabi makna sara, bukan sara, asra. Bukan Nabi berjalan daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Kalau Nabi ni bergerak berjalan orang panggil rehlah daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kalau merasa pelik tu memang peliklah. Tapi walau macam mana pun benda tu harus pada akal, tidak mustahil juga. Kalau Nabi pergi jalan mana tapi Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala memilih perkataan. Supaya di situ orang panggil, ya kalau Nabi pergi sendiri terbaik pun boleh. Tapi tetap saja dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi soalnya Allah Ta'ala menyatakan, asra, maha suci Tuhan yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Jadi kalau Allah Ta'ala yang memperjalankan, tak ada pelik lah. Tak sepatutnya kamu rasa ajib, rasa hairan. Tu. Jadi, wajib kita i'tiqad. Bahawa berlakunya Isra sabitnya dia dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ayat tadilah. Manakala Mi'raj, tidak sabit dengan ayat Quran. Sabit dengan hadis Nabi SAW. Jadi, walau macam mana kedua tu maksudnya wajib di'tiqad begitu. Yang memanglah ianya adalah salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas nama mukjizat ini maka tidak peliklah kalau berlaku benda-benda yang pelik. Ada mukjizat itu perkara yang mencarikan adat. Jadi kalau mencarikan adat mana luar biasa. Jadi dan inilah semua daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam pada masa itu.
setara mana ni. Setakat mana dia punya kemantapan. Orang panggil pegangan akidah mereka terhadap Allah, keyakinan mereka kepada Allah dan juga kepada Rasul. Sehingga apabila Nabi ini kembali daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan untuk Nabi sahaja, tapi untuk umat, untuk manusia sudah. Mana Nabi kena cerita kepada umat dia berjalan ni. Jadi kita pun boleh juga, kita bergerak, kita berjalan, kita rela cerita atas dasar untuk mengambil ibrah. Untuk mereka itu mengambil ibrah, mengambil iktibar. Bukan nak menyahu dah ni. Kita ni kita cerita kita nak menyahu. Kita sapa dah begitu begini macam-macam lah nak menyahu ni. Jadi kita ceritakan itu ialah tujuan dianya supaya kita mengambil ibrah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi ini dan fasiru fil fanzuru, pandanglah kepada kejadian alam ini. Untuk apa dia? Untuk mengambil ibrah pengajar. Itu maksud secara khusus makna bagaimana akibat kesudahan akhirnya kepada orang-orang yang mendustakan Allah, Rasul dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya kita dapat melihat beginilah. Bila kita dah tengok kisah-kisahnya, tu boleh jadi kita akan cuba orang panggil mendapat maklumat dengan lebih terperinci lagi. Jadi sebab itu makna dianjurkan, digalakkan kita melihat kejadian, dan kejadian alam ini adalah dia panggil wasilah untuk kita tu mengenali Allah Ta'ala, menambah kemantapan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagaimana sembahyang sampai sekarang, kita kemarin kita sudah sembahyang dah, hari ni semaya pula ni. Mengenal Allah Ta'ala pun tuntutannya adalah berterusan. Mengaji kitab-kitab akidah tauhid ini, itu adalah jalan saja. Cara untuk mengenali Allah Ta'ala ialah an-nazar, pandang kepada kejadian makhluk ni. Dan itu dinyatakan secara sharih oleh Allah Ta'ala dalam ayat li ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala jadikan langit, 7 lapis langit dan bumi seumpamanya. Itu tujuannya kita tu dapat mengenali Allah Ta'ala dengan perantaraan maknanya kejadian-kejadian makhluk ni. Tu. Jadi ni peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebenarnya adalah mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kalau pelik memang patutlah tu. Dan di sinilah berlaku orang panggil kegemparan orang panggil musyrikin Mekah apabila Nabi menyatakan dia diisra'kan, di Mi'rajkan. Jadi mereka tak boleh terima dan bertambah-tambahlah menganjing-anjingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat menganjing mengatakan Nabi ni dah sengit dah. Pala sengit tak betul. Pala masuk air Sebab apa? Belabik kau. Lepas Isya, dia duduk cerita. Dia duduk bersama, ada 2 versi yang terkenal. Satunya maknanya di rumah sepupunya Ummu Hani. Satu lagi dekat Kaabah, di antara Hijr, Ismail dan juga Kaabah. Nabi baring-baring di situ. Jadi malaikat Jibril mari ke Nabi. Nabi. Lalu pergi kepada tempat orang panggil Azam-Zam, maka dibelahkan dada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Isra' dan wajib kita kena beriman. Peristiwa itu dia sabit dengan nas Quran dan juga hadis dan juga ijma' ulama. Kata sabitnya panggil Isra' dan Mi'raj itu. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah Ta'ala memperjala, bawa Nabi berjala untuk melihat perkara-perkara kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang hebat-hebat. Sebab itulah persiapannya ialah syakus sadri, belah dada. Kerana nak melihat benda-benda yang ganas, yang dahsyat, mana yang hebat ni perlu kepada kekuatan. Kekuatan kita ada pada hati kita. Dan sesuatu yang kuat itu ialah sesuatu yang bersih. Jadi hati yang kuat itu ialah hati yang bersih. Sebab itu dibersihkan hati Nabi. Dan bukan sekali dibersihkan hati Nabi ni. Yang terkenalnya ada selain daripada persiapan Isra' Mi'raj ini. Satu lagi ialah semasa di bawah jagaan
Halimatus Sa'diyah. Nabi bermain-main bersama dengan adik susuan dia. Di kaki bukit tiba-tiba mari satu orang jatuh. Mana tiga orang jatuh, mana malaikat yang pada hakikatnya Jibril. Jadi kepala-kepala yang utama daripada malaikat. Jadi mereka maknanya dibelah dada oleh Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bermain-main dengan adik susuan dia, anak Halimatus Sa'diyah. Dia didatangi oleh 3 laki-laki mengambilnya kepada suatu tempat. Adik susuannya itu begitu bergegas pulang ke rumah, menyatakan bahasanya abang mak dia tu kena ambil kok ge. Mak abang maknya ambil kok ge. Mak dia pun dengar begitunya, kejutlah, dan dia tahu anak dia pun, kerana dia tu dah biasa dengan Nabi Muhammad, anak dia pun tidak bercakap bohong. Jadi bila begitu dia pun duk mati dengan tok lelaki dia, jere-jere nak pergi carilah mana nak pergi cari di orang panggil di kawasan dia duk main lah. Jadi sebelum mereka dia dengan tok lelaki dia dan jere-jere atau nak pergi cari, tak ada tu nak pergi cari, Nabi sudah sampai. Jadi Halimatus Sa'diyah bertanya kepada Nabi apa yang berlaku. Nabi ceritalah. Dia kata dibelah akan dadaku daripada boleh tekak ni sampailah kepada pusat. Jadi Halimatus Sa'diyah bila dengar Nabi kata macam tu, jadi dia pun semakin-makinlah bertambah rasa takut, manakala dia duk pegang tu anak orang yang keduanya kesayangan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi cerita dada dia dibedah. Namun Halimatus Sa'diyah tetap percaya anak susuan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tak pernah berlawak walaupun benda tu pelik. Kalau ibu-ibu yang lain daripada Nabi kita boleh jadi mereka tidak akan menerima bulak-bulak kerana cerita anak dia tu macam tak masuk akal. Tapi boleh harus berlaku walaupun kepada orang biasa. Maknanya keajaiban itu bukan saja berlaku pada Rasul, para wali, bahkan kepada orang awam yang jahat pun berlaku seperti sihir. Itu habui kepada dia. Itu sebagai permua. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, dijalankan dengan dia pada malam daripada Makkah kepada Baitul Maqdis. Yang mana antara umat Islam yang masih rapuh lagi, iman dia pun ada yang murtad. Sebab dikosek-kosek oleh orang-orang kafir, musyrikin Mekah. Dengan sebab Nabi menyatakan benda yang pelik itu. Lalu mereka mengambil kesempatan untuk memurtadkan. Dan mereka berjaya untuk orang-orang yang rapuh lagi iman dia. Cuba kamu fikir macam mana bohong Nabi Muhammad boleh terang mungkin mana pergi sana dalam masa semalam boleh ke tak sampai satu malam. Jadi maknanya benda-benda tu makna menjadi ejekan musyrikin Mekah lah. Itu Nabi diejek-ejek lagi. Jadi wajib kita hadir hari ni maknanya kita telah dapati dah banyak dah muqarrar ketetapan dalam agama sama ada dari segi hukum hakam, dalam bab hukum hakam yang telah nyata tersoreh, itu makna ditolak oleh orang Islam sendiri. Yang menentang pelaksanaan hukum Islam itu makna orang Islam sendiri. Yang mencabar kedaulatan hukum Islam, orang Islam sendiri. Jadi itu yang kita bimbang, kita takut. Bagi kita yang membesar daripada belakang keluarga yang beragama, alhamdulillah, kita tahulah kebenarannya. Ibu bapa dia ambil cara tentang akidah anak dan juga agama anak dia. Jadi dia usahakan sesuatu, dia tak boleh nak mengajar sendiri, dia hantar kepada orang lain. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita rasa sangat bimbang. Kerana cakapan-cakapan anak-anak muda kita khususnya, begitu kita dengar pun jadi berseriang bulu roma.
Sebab dia memperlekehkan syariat, mana agama ni, tanpa dia sedari bahasa dia memperlekehkan agama dia sendiri. Maka itu tidak dibenarkan dalam agama dalam agama kita. Jadi wajib. Jadi masalah ini adalah salah satu daripada tempat yang menjadi ujian. Mana untuk umat yang akhir zaman ini pun itu begitu. Orang Islam sendiri yang menolak Isra' Mi'raj, menolak bangkit semula, hayatul akhirah, ada orang Islam sendiri pun. Itu yang perlu kita tu orang panggil usahakan sesuatu supaya nak sucikan kembali etika yang murni di kalangan umat Islam. Tu. Jadi bagi kita yang beriman, yang mantap imannya makna tidak pelik lah. Syarak mai ayat begini kita percaya. Dan dinaikkan dengan dia kepada segala langit. Segala langit, langit yang pertama, langit yang kedua. Dan berjumpa dengan rakan-rakan sejawatan Rasul. Dengan Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan dengan dia pada waktu malam dengan sebab sabit dengan nas Quran. Pada waktu malam daripada Makkah kepada Baitul Maqdis. Dan dinaikkan dengan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segala langit. Yang 7. Dan yang mana langit pertama jumpa dengan satu rasul, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Langit keenam itu langit ketujuh. Kepada segala langit yang 7. Kepada kemudian kepada Sidratil Muntaha. Sidrah itu maksudnya ialah pohon bidara. Muntaha maknanya tempat kesudahan. Tu. Kepada kursi, selepas daripada tu dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kursi, melihat al-kursi, ayat kursi itu. Kemudian kepada mustawa, kepada arash, akhirnya kepada arsyur rahman, dan melihat ia akan Tuhannya azza wajal. Nabi tengok sendiri dengan mata lantai dia azza wajal. Tetapi tetap saja dia balik ke dunia, dia nak cerita macam mana Allah Ta'ala tak boleh. Jadi, Azza wa Jalla sebagai lihat yang patut dengan dia. Yang 7 kepada Sidratul Muntaha, kepada kursi, kepada mustawa, kepada arash. Ini makna makhluk-makhluk Tuhan yang besar-besar. Jadi nak jadi fana sikit muka. Naik tinggi sangat ni. Naik pas ke langit, 7 lapis langit. Kursi. Jadi begitulah. Mana Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa dia? Untuk bertambah yakin lagi. Nabi dah yakin dah. Macam kita lah. Kalau kita tengok dengan mata lendai kita sendiri, makna kita akan jadi lebih yakin. Jadi sedaplah kita ni macam orang nak jual produk lah. Orang nak jual produk ni kalau dia sudah mengalami proses kebaikannya, dia dapat manfaat dia ni, jadi dia sendiri yang rasa dia bahasanya betul-betul jadi. Maka sedaklah dia nak berkecek tak jatuh kepada bohong. Jadi begitulah Nabi untuk memantap dan juga sebagai suatu hadiah dan juga orang panggil untuk nak memujuk Nabi, gaya Nabi. Sebab sebelum daripada Isra' Mi'raj ini, dia punya latar belakangnya Nabi itu dalam keadaan tahun yang ke-10 yang dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, yang mana Nabi itu duduk dalam keadaan, kalau kita panggil bahasa lain dia panggil down lah. Walaupun dia seorang Nabi, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Hanya saja aku ialah manusia biasa supaya kamu juga, melainkan aku diberi wahyu. Akan aku makna aku rasul, maka ketabahan aku adalah berbeza. Dengan kamu. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya berlakunya Isra' Mi'raj ini rentetan ataupun susulan daripada
Nabi sebelum daripada Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib walaupun tak masuk Islam, dia yang backup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak berani nak menyakiti hati Nabi. Kalau nak buat menganyi ke apa, tengok dulu ada ke tak Abu Talib ada tu. Barulah dia buat menganyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh tak ada setuh lagi ni. Tu. Jadi maknanya begitulah keadaan. Maknanya musuh-musuh tu Abu Jahal berdoa lalu pala halia ni. Cara kau cari Nabi nak buat menganyi. Tu. Jadi maknanya ni ketika berlakunya apa nama ni Isra' Mi'raj ini, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallamnya dalam keadaan sangat orang panggil down ni. Karena bagaimana umatnya diperlakukan. Nabi sendiri juga tersakiti dengan macam-macam setelah dua orang panggil orang yang boleh cover dia, boleh backup dia. Itulah isinya Siti Khadijah dan juga Abu Talib meninggal dunia. Maka dia terdedah kepada kesakitan-kesakitan yang diperlakukan oleh musyrikin Mekah. Jadi dan sahabat-sahabat pun ramai yang ditindas, diganyan habis-habis. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Jadi bila Rasulullah dibawa berjalan dengan seumpama ini, ialah untuk melegakan hati Nabi. Nabi jumpa dengan rakan-rakan sejawat dengan bapak bagi segala Nabi-Nabi. Itu Nabi Ibrahim AS. Jadi sampai kepada Sidratil Muntaha, kepada kursi, kepada mustawa, kepada arash. Situlah kita putih ni. Jadi dan dinaikkan dengan dia kepada segala langit ila akhir wallahu subhanahu wa taala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami' wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas sidikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillah.